Yayasan Kebajikan Sabah YKS hari ini menerima sumbangan berjumlah 1.1 juta ringgit bagi mengisi tabung yayasan berkenaan daripada Petronas dan Yayasan Tengku Abdullah. Petronas menyumbang 1 juta ringgit manakala baki 100,000 ringgit disumbangkan Yayasan Tengku Abdullah, iaitu sebuah yayasan yang diinisiatif Fomema Sendirian Berhad. Sumbangan itu diterima pengarah YKS Rugaya Awang Besar daripada Ketua Petronas Sabah dan Labuan Siti Ayu Haniza Wahab dan Tengku Bakar dari Yayasan Tengku Abdullah pada majlis penyerahan replika cek yang disaksikan Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor di Menara Kinabalu semalam. YKS dilancarkan pada September tahun lalu atas inisiatif Kerajaan Negeri bagi melaksanakan agenda kebajikan untuk kumpulan sasaran. Sementara itu, sebuah lagi rumah projek perumahan rakyat termiskin PPRT berjaya disiap dan diserahkan kepada penduduk kurang berkemampuan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Karambunai di sini. Kali ini giliran seorang asnaf di Kampung Beronoan Telipuk, Laina Layaslai Mahliun, menerima sebuah rumah PPRT yang dapat memberi keselesaan kepadanya sekeluarga. Penyerahan rumah berkenaan disempurnakan sendiri Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Karambunai Datuk Yaakob Han pada majlis ringkas di kediaman baharu Laina itu hari ini. Yaakob yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri berkata usaha membantu rakyat di kawasannya akan diteruskan bagi memastikan tiada golongan asnaf yang tercicir. Beliau turut menyatakan harapan agar kerajaan pusat dan negeri dapat menambah peruntukan bagi membolehkan lebih ramai rakyat tidak berkemampuan dibantu memiliki rumah sendiri yang lebih selesa melalui program PPRT. Manakala Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bengkoka Harun Durabi akan menyediakan sebuah bot yang lebih besar untuk kegunaan sekumpulan murid dari Kampung Pituru Timbang Pitas berulang alik ke sekolah. Beliau berkata inisiatif itu diambil selepas satu pertemuan bersama ahli jawatan kuasa Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Kebangsaan Mangkapon Pitas baru-baru ini. Menurut pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar itu, bot baharu itu dijangka akan diperoleh pada Mac depan. Sebelum ini tular satu hantaran bersama beberapa gambar menunjukkan sekumpulan murid bersesak di dalam sebuah bot tanpa memakai jaket keselamatan ke sekolah. Keadaan itu mendapat perhatian daripada warganet yang bimbang dengan keselamatan kumpulan murid berkenaan. Berita seterusnya, beberapa jalan utama di daerah Sandakan sukar dilalui kenderaan selepas dinaiki air banjir kilat sejak pagi tadi. Antara tempat yang dilaporkan tidak boleh dilalui adalah di kawasan Sundang Darat, Jalan Ulu Sibuga, Gum-Gum Sri Mais Batu 16, Kampung Pertanian Garinono dan Gum-Gum Besar Sandakan. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata pihaknya menerima makluman kejadian berkenaan pada jam 6.17 pagi. Katanya pasukan bomba kemudiannya menjalankan operasi pemantauan di kawasan terlibat bagi memastikan tindakan cepat dapat diambil sekiranya diperlukan. Setakat ini tiada operasi pemindahan dijalankan dan keadaan air juga masih berada pada paras terkawal. Bagaimanapun JBPM akan melakukan pemantauan secara berkala sekiranya hujan berterusan. Menurutnya sebarang maklumat akan dikemaskini dari semasa ke semasa. Seterusnya, satu lagi kluster baharu COVID-19 berkaitan jangkitan membabitkan institusi pendidikan dilaporkan di Sabah hari ini, kali ini di daerah Putatan. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah Datuk Seri Masri Manjun berkata kluster pandan-pandan itu dikesan membabitkan kaki tangan keluarga dan pelajar Madrasah Darul Hadis di Kampung Pandan-Pandan. Katanya kluster berkenaan tercetus lepas kes indeks, iaitu seorang guru madrasah berumur 53 tahun disahkan positif COVID-19 selepas menjalani saringan bergejala. Sementara itu masih diberkata peningkatan kluster aktif sejak kebelakangan ini menyebabkan kes baharu di Sabah melonjak semula dengan jumlah terbaharu 256 kes hari ini, naik 14 kes berbanding 242 kes malam. Beliau berkata sebanyak 86 kes baharu pada hari ini disumbangkan melalui 4 kluster aktif dengan jumlah tertinggi daripada kluster Sungai Terayon di Kinabatangan berkaitan jangkitan tempat kerja sebanyak
54 kes. Dalam pada itu masih diberkata kanak-kanak berumur di bawah 12 tahun yang positif COVID-19 mencatat jumlah agak tinggi hari ini, yaitu 38 orang atau hampir 15% daripada jumlah kes keseluruhan. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.